Nah, baik ya, kita boleh mulakan. Hadis yang ke 952 ya, 952 masih lagi babul waqfi, iaitu bab wakaf ya. Bab wakaf. Okey, boleh siapa nak baca 952 silakan. Siapa nak baca silakan. Yang lain kalau boleh tutup mic boleh tak? Yang lain yang tak baca tutup mic. Okey. Lagi teruskan. Hmm. Baik, cantikkannya hadis 952, hadis sah. Dalam bracket lihat Ibnu Umar yang berhubung dengan wakaf. Tutup bracket. Sambung lagi ya. Barang wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Kalau barang wakaf itu ada hasilnya boleh dibelanjakan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, semak semula ya. Bab wakaf ni tak banyak hadis ya, hanya 3 hadis. Jadi yang lalu 951 dulu ya, dikatakan sebagai mengenai tentang tajuk wakaf, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menerangkan bila mati anak Adam, kata Nabi, semua akan terputus kecuali 3 perkara yang dikatakan sedekah jariah. Sedekah jariah itulah termasuk wakaf ya. Sedekah jariah au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat dengannya ya, ilmu yang memberi manfaat sebagai satu peninggalan ya, amal. Kemudian waladin solihin yada'ulah,
atau anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi kalau anak yang soleh masih ada kaitan dengan jiwa si mati itu. Jadi ada kaitan dia lagi. Iaitu anak tu syaratnya ada. Ya ada ulah. Anak tu mendoakan orang tuanya. Mendoakan keampunan untuk orang tuanya. Mendoakan kerahmatan kepada orang tuanya. Jadi anak yang soleh itu syarat tadi ialah anak yang ditinggalkan dia mengenangkan orang tuanya, didoakan dia. Jadi si anak ini mendoakan untuk orang tuanya. Jadi kita sebagai dah kira anak-anak kepada orang tua-tua kita, maka jadikanlah diri kita ni sebagai anak yang soleh untuknya. Mungkin dalam banyak-banyak anak tu bukan semua mendoakan orang tuanya. Jadi jadikanlah kita salah seorang yang ingatkan orang tua kita. Kita doakan dia, sama ada dia masih hidup ataupun sudah meninggal. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunkanlah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Itu adalah saranan Al-Quran, surah Al-Isra, yang dikatakan doa itu doa yang tercatat dalam Al-Quran. Wahai Tuhanku, ampunilah kedua ibu bapaku semana keduanya mendidik aku waktu kecil. Ini di antara apa yang dapat kita tinggalkan. Yang lain wallahu a'lam. Jadi jangan harapkan orang nak bagi pahala kat kita. Itu tak tahu lagi, sebab itu bukan amal kita, itu amal orang. Yang nak dibalas ialah kerja kita, bukan kerja orang. Kita sebagai hubungan sesama mukmin, hanya ada satu jalan, iaitu apa? Kita mendoakan mereka, bukan memberi pahala mereka, mendoakan mereka. Mendoakan mereka kerana mereka mukmin, kerana mereka muslim. Doa apa? Doa keampunan untuk mereka. Biasa sambungan doa lepas kedua ibu bapa, kita kan sambung walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita sambung untuk keampunan orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan, orang muslim lelaki, orang muslim perempuan yang hidup ataupun yang dah meninggal. Jadi itu maknanya keampunan. Itu adalah kita punya, mana dapatlah tempias daripada situ. Tempias apa? Kerana ada hubungan iman. Adalah tempias dia. Sebab itu jangan kita berpegang sikit-sikit kita minta Fatihah orang itu, sikit-sikit minta sedekah pahala daripada orang itu. Itu jangan harap tu. Yang kita harapkan kerja kita, amal kita. Sebab itu bila mati Nabi kata dah terputus amalnya. Tak sedar juga, tak faham juga orang-orang ni. Dia kata Nabi putus dah amalnya, kecuali 3. Sedekah jariah tu dikatakan apa tadi? Barang-barang yang masih bermanfaat, masih dikatakan sebagai sedekah jariah. Atau ilmu yang memberi manfaat, atau anak yang soleh. Tak ada lain. Baik, cerita mengenai hadis tadi berkaitan dengan Umar yang mana dia diwakafkan tanah
tanah yang ditanam dengan apa? Buah kurma, ada hasil. Jadi kalau diwakafkan, ada satu negeri mana ditunjukkan. Dia punya masjid tu adalah tanah wakaf yang ada kebun kurma. Jadi keliling masjid tu kebun kurma keliling dia. Jadi bila musim kurma ni, buah kurma ni, ya dapat dijual. Ya, memang cukup untuk menampung keperluan masjid tu. Kemudian ya ada orang datang memetik, makan, tak ada salah lah. Memadai macam tu. Tak ada salah sebab dia wakaf. Ya, tapi yang lain dijadikan mana dijual oleh pihak masjid untuk menampung keperluan masjid. Macam tu. Itu pahala mengalir. Orang yang mewakafkan macam tu. Ini contoh macam Umar jugalah. Dan begitu juga disedekahkan kepada fakir miskin dan sebagainya. Tapi ada syarat-syarat tadi. Syarat wakaf tadi maknanya tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Hibahkan ni maknanya dijadikan sebagai dijadikan pemberian. Dijadikan sebagai satu tanah pemberian macam tu, dibagi-bagi ke orang. Tak boleh. Barang wakaf atau hasil yang dah ada hasilnya, itu boleh dibelanjakan. Ini mana wakaf, barang wakaf. Sebab itu orang tutur dulu, bila ada surau lama, dah diruntuhkan, dibuat surau baru. Surau baru ni contohnya bantuan daripada pihak kerajaan. Jadi surau lama tu buat hasil daripada titik peluk orang-orang kampung buat. Tapi bila dirobohkan surau lama tu, kayu-kayu tu banyak. Mereka tak berani ambil, walaupun satu ulas. Tak berani ambil. Mereka memang ada pegang hukum lah. Dia tak berani ambil harta wakaf tu. Kayu-kayu tu cantik, papan cantik, semua masih cantik lagi. Tapi mereka tak berani nak ambil. Sebab itu adalah barang wakaf. Jangan kita jadi penyamun tarbus pula. Oh sayanglah ni, terbuanglah. Itu kalau orang tak tahu hukum. Orang tahu hukum, dia tak berani nak ambil. Dia tak berani. Tak berani ambil bawa macam tak berani. Sebab dia bukan hasil, bukan hasil. Macam hasil buahan tu lain. Jadi tak berani mereka. Kadang kayu tu tersimpan lama kat situ, bila ada keperluan apa-apa digunalah untuk keperluan masjid tu atau surau tu. Dia nak buat ban ayam. Tapi memang dia pegang hukum macam tu, dia tak berani ambil. Dia takut. Memang sayang lah. Tapi benda tu benda wakaf. Tak boleh dijual. Siapa yang baca tadi sambung lagi 902A ada tambahan dia. Dia punya hukum samakan dengan tadi, letak saja 952A sekali dengan tadi 952. Sama letak situ. Dia punya hukum sama. Jadi sekarang ni 953 ya. 953. Siapa nak baca silakan, teruskan. Kalau yang nak baca buka mic ya. Okey. Sila.
Oke, catatkan 953 hadis sah. Matan menerangkan tidak ada zakat untuk barang wakaf. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, dalam hadis yang akhir ini 955 menerangkan bahawa 953 menerangkan bahawa Khalid telah mewakafkan baju besinya, baju besi perang dan alat-alat perang di jalan Allah. Siapa nak guna. Jadi satu wakaf. Jadi kita pun boleh berbuat demikian untuk wakaf hal-hal yang berkaitan dengan fi sabilillah. Terkadang ada orang wakafkan kenderaan untuk jenazah, semua itu orang-orang yang tahu pahala, yang nampak pahala. Orang yang tak nampak pahala lain. Kadang mewakafkan selipar, mewakafkan telekom, barang dan apa yang boleh dimanfaatkan lah. Jadi itu jadi sebagai wakaf. Dan wakaf ni juga ada dia punya masa, ada kekal dan tidak kekal. Kalau wakaf yang kekal ni biasanya contoh tapak tu kekal. Tapi kalau bangunan tu belum tentu kekal. Kalau seandainya kadang yang kecil nak buat pembesaran, dah diruntuhkan yang kecil. Jadi wakaf orang dulu tu dah habis dah. Dah ganti yang baru pula. Dan wakaf-wakaf yang tidak, yang masih boleh diguna, itu mana kita dikatakan dapat pahala. Contohnya kita wakafkan barang-barang elektrik. Barang-barang elektrik contohnya kita wakafkan kipas. Kipas tu selama masih boleh diguna, wakaf kita ada lagi lah. Maknanya pahala ada. Tapi bila dah rusak, tak boleh pakai, itu dah terhenti situ. Dan yang kalau nak jadikan terus mengalir, tapi tak juga. Terus mengalir ni kalau kita macam tapak tadi. Tapi kalau kita bayar api elektrik ataupun api air untuk masjid contohnya, kita tanggung api elektrik dan api air, salah satu daripadanya ataupun dua-dua, kita akan mendapat pahala selama itulah, selama kita bayar. Tapi kalau kita dah mati, benda itu tidak dapat nak diwariskan. Kalau diwariskan juga kepada keluarga kita, mana keluarga kita yang meneruskan tu yang dapat, kita dah habis. Kita punya dah habis. Sebab kita tidak ada harta yang berterusan, sebab harta itu akan jadi harta waris. Jadi kita punya dah habis. Tapi kalau contohnya tapak dan bangunan masih kekal, selamanya, selama itulah kita akan mendapat pahala. Tapi pastilah kan, kalau nak wakaf-wakaf ni seronok, pastikan. Kadang ada madrasah, didirikan madrasah untuk mengajar perkara-perkara ajar-ajaran golongan sesat. Minta bantuan juga. Tengok, rupanya madrasah untuk tarekat, dan sebagainya. Perhatikan, hati-hati. Memang kita suka menerima, tapi perhatikan betul-betul.
Ya, kalau saya kata untuk menegakkan golongan-golongan tertentu yang ya dianggap sebagai dia menyalahi syariat, nanti kita dapat saham ni susah. Kita dapat saham berterusan. Saham apa? Saham tak baik berterusan. Jadi hati-hatilah. Ya. Pastikan. Sama lah. Gereja ke apa ke. Ya. Kalau misal kata untuk umum, itu lain. Untuk umum contohnya ya bantuan banjir dan sebagainya, tak kira siapa pakai lah. Itu peri kemanusiaan. Tapi kalau khusus untuk ya keperluan gereja contohnya ataupun ya kuil ya, itu maknanya di situ tidak dibenarkan. Ya. Oh, ni ialah terkadang barang-barang, ada barang-barang ya pihak company. Ya setiap barang yang dijual itu ada persen untuk gereja. Ya, dia pun ada prinsip dapatkan pahala macam tu. Jadi barang yang kita beli, yang kita makan, yang kita minum, ya, barang itu ada saham untuk gereja mereka. Jadi sepatutnya orang-orang Islam pun macam tu juga. Kalau dia ada company-company, ya jadikanlah berapa persen tu untuk untuk masuk kepada bantuan umat Islam, kepentingan Islam. Macam contoh beras Paizah kan. Tengok apa yang ditulis kan ada berapa persen beras Paizah tu untuk ya Islam kan. Itu sebenarnya salah satu daripada yang baik macam tu lah. Ya. Macam ada satu rokok di Indonesia ya, rokok. Rokok tu kalau perempuan ingat rokok jarum. Rokok jarum namanya. Jarumnya macam rokok kretek. Ah, jarum. Tulisan jarum tu DJ, orang Indonesia kan ja tu DJ tu. DJARUM. Ya. Ah, bila diterjemahkan rupanya demi Jesus aku rela untukmu. Ya. Itu memang ada sumbangan untuk gereja. Ah, yang jarum tu kretek tu lah. Iyalah ya. Itu jenis kretek. Nama, nama dia jarum. Ya. Hmm. Dia macam kretek, rokok kretek orang panggil. Ya. Dia ada rasa apa ni? Manis. Rasa manis ya. Cengkeh ada ya. Manis ada. Itulah rokok kretek. Baik, kita teruskan hadis yang seterusnya. Hadis 958. Dah masuk tajuk baru ya. Babul hibati wal umrah warukbah. Bariskan ya. Babul hibati wal umrah warukbah. Umrah ni bukan umrah yang kita sebut umrah haji tu bukan ya. Kalau umrah haji tu dia ra ta hujungnya. Umrata, umrah. Ni ra ya. Alif maksurah tu, ra panjang. Ra tu panjang. Bukan umrah.
Kalau umrah tu yang kita ziarah tu. Umrah. Baik kita tajuk ke ada 3, babul hibati 1, wal umrah wal rukbah. Jadi hibah ni hibah lah. Kita bagi tu makna hibah. Seorang ibu bagi untuk yang disayang, contohnya itu umrah namanya. Apa? Hibah. Baik, cari tulis dulu pengertian Pengertian. Umrah tulis seseorang memberi rumah kepada orang lain dengan berkata, aku berikan rumah ini selama engkau masih hidup. Itu umrah. Kemudian nombor 2, rukbah. Maknanya seseorang memberi rumah kepada orang lain dengan kata, kalau aku mati sebelum kamu, maka rumah ini menjadi milikmu, tetapi jika engkau mati lebih dahulu, maka rumah ini kembali kepadaku. Pahami antara dua Kalau hibah ni kita bagi terus. Itu fahamlah. Tapi kalau umrah ni hanya ada dia punya syarat. Aku berikan rumah ini selama aku masih hidup. Selama aku masih hidup, aku bagilah, engkau duduklah. Contoh. Tapi yang rukbah ni lain. Dia ada perjanjian, satu macam kata-kata perjanjian. Kalau aku mati sebelum kamu, rumah ni ambil lah. Tapi kalau engkau mati dulu, rumah ni baliklah kepadaku, balik, tak boleh kepada waris. Okey, siapa nak baca silakan. Hadis 954. Buka mic dia nak baca buka mic, tak bunyi. Okey, sila.
Baik, catatkan ya. Hadis sah. Hadis 954 hadis sah. Matan, diperintah berlaku adil di waktu menghibah ya, kepada anak-anaknya. Hukum wajib. Jadi dalam hal ini, seorang ayah dia menghibahkan sesuatu hanya kepada anaknya tertentu. Ya, ini yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tak adil. Ya, orang tua haram berlaku tidak adil kepada anaknya, yang apabila memberi hibah kepada anak-anaknya haruslah dilakukan dengan adil. Contohnya, ya, dia ada anak 5. Tapi, ya, rumah ni diberikan kepada salah seorang anak yang dia suka. Yang dia suka saja. Jadi, bila berlaku macam ni, ya, anak yang lain ada hak. Ya, tak boleh macam tu. Ini dikatakan, ya, Rasul ia melarang. Suruh tarik kembali hibah itu. Kalau macam tu suruh tarik kembali. Jadi macam mana yang adil? Yang adil ni diajak bermesyuarat anak-anak. Contohnya sekarang ni, ya, anak-anak diajak bermesyuarat. Ya, kamu semua ni semua dah ada rumah. Tapi, ya, adik kamu ni, ya, dia tak ada rumah. Jadi apa pendapat kamu kalau adik ni biar dia ambil rumah ni, jaga rumah ni? Kamu semua dah ada rumah. Contohnya, adik-beradik tadi tanpa bangkangan, dia kata, setuju. Biar adik jaga rumah ni. Dia jadi hak dia lah. Kita semua dah ada rumah. Setuju? Kalau semua setuju, itu hibah yang dipersetujui. Ya, tapi kalau misal kata ada bangkangan tak adil, saya pun ada hak juga. Kalau macam tu tak jadi. Ya? Satu yang bangkang pun tak jadi. Sebab dia waris. Ya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, walaupun kita dah sedekahkan, dah hibahkan, boleh tarik balik kalau benda itu tidak adil. Ya. Pasal kena cocok pasangan masing-masing. Anak-anak okey, tapi kena cocok agaknya di pasangan masing-masing. Ya, itu yang melenting belakang. Ya. Dah berkata kemudian. Ya. Iyalah. Ya. Nah, ini cerita yang orang ada harta. Yang tak ada harta tak adalah cerita macam tu kan. Ini pasal cerita pasal ada harta. Ya. Boleh simpan. Kalau dapat berlaku adil, boleh simpan. Tak ada salah. Ya. Baik, ada satu kisah juga orang cerita. Satu kisah. Dia punya bapa dia orang tua tu, ya, tak ada siapa nak jaga. Dah tua. Adalah anak. Anak tu, ya, dengan cara dia lah, anak seorang ni. Dengan, ya, dengan perjalanan dia memang dah berumah tangga. Jadi tak ada siapa nak jaga orang tua ni, ya. Adalah pembantu. Pembantu ni dikatakan oleh orang tua ni, ya,
orang pandang tak baik, tak elok, ya, sebab dia seorang, ya. Lalu dia pun berkahwin dengan pembantu tu, ya. Untuk mengelakkan fitnah tu, ya, dia pun berkahwin. Jadi bila berkahwin tadi, si anak tu tak senang lah dengan orang tua ni, ya. Maka untuk menyenangkan anak tadi, ya, si orang tua ni berikanlah harta tu, rumah tu, nama dia, ya. Nama dia, mana rumah dan tapak sekali lah nama dia. Jadi bila dah dapat kepada si anak ni, ya, maka anak ni pun keluarkan orang tua ni daripada rumah tu. Itu yang dikatakan dalam Quran, memang betul. Harta yang untuk pendirian hidup, jangan letak nama anak dulu. Tuatin nanti mak kena jual, mak ayah kena jual. Ya? Itu dikatakan harta pendirian hidup. Dalam Quran pun diterangkan begitu. Mana tidak boleh dibagikan, ya, harta pendirian hidup. Bila dah dapat anak dia tadi, orang tua ni dihalau. Dihalau keluar. Jadi orang tua ni, ya, kira merempatlah, menyewa rumah lain lah. Merempatlah kiranya, ya. Oleh kerana agaknya, ya, orang tua ni pun bijak juga, ya. Rupanya nama dia dibagi itu ada syarat, bersyarat. Akhirnya dia tak dapat nak jual. Tak dapat nak jual, ya, nama tu boleh, ya, akhirnya diambil balik oleh orang tua ni. Ya, dia tak dapat jual, ada bersyarat, ya. Dia dengan lawyer pandailah dia cerita dengan lawyer macam mana, ya, bersyarat. Dia dah tak dapat jual sebab ada bersyarat tu, ya. Itu maknanya dites sahaja anak ni, si orang tu ni dah kena halau. Nampak? Ya. Dites je, dia bagi nama rumah tu dia kepada dia. Akhirnya orang tua ni kena halau. Nampak? Ya. Anak tu, ya, bukan orang lain, anak. Sampai hati dia boleh buang orang tua dia. Tengok, ya. Ada satu kes lagi yang macam tu juga lah kisahnya. Dulu adalah di Bangi tu, ada satu kaum ibu di Bangi tu. Rumah dia tu diberikan kepada anak kerana anak tu nak digadaikan, ya, kerana anak tu nak berniaga, untuk buat modal. Dia digadaikan. Jadi bila digadaikan, ya, nama dah tukar nama kepada anak dia, digadaikan, dan sekarang ni dah tak dapat nak bayar. Ya, tak dapat nak bayar, habislah, jadi bank punya lah rumah tu. Si anak ni sekarang, si ibu ni sekarang ni tahu duduk kat mana? Merempat kat rumah anak-anak. Kiranya kat rumah anak-anak merempat lah, ya. Merempat ke rumah anak-anak. Ini satu kes. Memang betul Quran kata pendirian hidup tu jangan diapa, ya. Satu kes lagi di Shah Alam. Suami isteri ni duduk cikgu, ya. Itulah daripada dia kerja, itulah dia dapat beli rumah di Shah Alam tu, rumah 2 tingkat, ya. Jadi si anak ni bodek-bodek si orang tua ni, ya, meniaga juga kisahnya untuk perniagaan, ya. Akhirnya perniagaannya habis, dia pun tak dapat nak bayar, ya. Rumah tu dah tergadai dan tak boleh orang tu ni duduk lagi, dah kena seal dah. Orang tu ni tak boleh duduk, ya. Kerana dia dah duduk kat Puchong, rumah setinggan. Orang tua ni duduk rumah setinggan kat Puchong, ya. Daripada rumah besar, ya, dia duduk kat Puchong rumah setinggan. Itu cerita dia. Ya, sebab pendirian hidup ni penting, ya. Quran pun dah bagi tahu memang tak boleh, ya, diberikan kepada si anak dulu, ya. Jadi terjadi macam tu. Jadi hal ini, ya, kalau nak bagi atau dikatakan sebagai hibah tadi,
ia hendaklah berlaku adil. Kena bincang ya dengan anak beranak tu, kena bincang. Walaupun yang nak dibagi tu orang yang anak yang disayangi sekalipun. Ya. Terkadang sebagai orang tua pun nak bagi apa-apa ke anak tu pun nak kena hati-hati juga, jangan yang lain cemburu pula. Jangan sampai yang lain terasa pula. Nah, ya. Nah, itu nak pandai, nak adil orang tua, jadi orang tua ni. Ya. Kadang ya bila kita bagi gelang dengan si bongsu ni, ya si sulung pula dah jealous. Ya. Kan? Nak kena adil lah, hati-hati. Ya, sampai tidak menyakitkan yang lain. Tu orang tua boleh adil. Ha. Ha. Cucu dibagi. Ha. Yalah. Mana macam tu pun dah jadi rungutan kan. Tu ya. Dah jadi rungutan. Sampai tangan macam dia lah. Okey, lagi siapa nak baca? 9541. Oh, 9554A. Oh, yang sama, orang sama tadi baca. Yang sama. Jadi hadis ni samakan dengan tadi ya, sebab dia ada ini kita sambungan saja. Maknanya hal ini suruh berlaku adil juga. Macam mana hadis yang di atas. Baik, tak sambung lagi 955? Siapa? 955. Okey, silakan. Ya, catatkan ya 955 hadis sah. Matan, dilarang menarik kembali atau mendapat kembali sesuatu hibah. Hukum haram kecuali orang tua terhadap anaknya. Baik ya, dia punya bahasa ni kalau nak ikutkan alangkah jijiknya. Kalau kita dah bagi orang, kita ambil balik. Orang kita sebut apa? Buruk siku. Buruk siku. Dah bagi ambil balik. Buruk siku. Jadi mengikut hadis ni, tengok betapa jijiknya diibaratkan sebagai kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ihi, seperti anjing yang muntah kemudian dijilat muntahnya kembali. Macam itulah jijiknya seseorang yang dah bagi ambil balik. Tapi dikecualikan orang tua kepada anaknya boleh.
Orang tua kepada anaknya dibolehkan, ya. Itu kelebihan orang tua, ya. Walaupun dia dah bagi dan dia boleh tarik balik kalau anak itu contohnya derhaka, kalau dia anggap itu tak adil, kalau dia anggap itu jadi kemarahan yang lain, dia tarik balik. Ya, dia ambil balik. Itu ya, orang tua boleh. Tapi kalau kita sesama kita, ya, kita dah bagi, dia ambil balik, ya, apa jadi kepada orang tua? Kata, buruk siku kau ni lah. Kan? Ataupun bahasa lain. Kau dah bagi aku, kau ambil balik, ya. Kan? Jadi mesti jadi kata-kata yang tak sedap, kan? Kalau kepada anak-anak tu maknanya untuk perhubungan, ya, nak menghubungkan kembali silaturahim, ya. Itu tarik balik. Tapi tak pulang lah. Dia saja je. Nah. Dan jangan juga pemberian-pemberian, ya, kita, ya, apa ni, kita buang depan yang memberi. Ya, itu juga satu perbuatan yang tidak baik, ya. Mana kalau tak suka pun jangan nak tunjuk depan dia, dibuang depan dia. Ya. Itu satu kesalahan, ya, buat kita, ya. Kalau, ya, nak buang contohnya kita tak suka, kita buang, ya, di luar pengetahuan dia. Tu, ya, jangan depan dia. Ya. Contoh macam, yalah, ya. Baik, ya, ada lagi 955 ni, ada 955A, ya. Teruskan. Maknanya tak ada yang buruk lagi lah. Contoh ni pun dah kita tengok geli, jijik. Mana tak ada lagi yang lebih buruk lagi. Inilah paling buruk. Kalau kita dah bagi, dia ambil balik. Ya. Jadi kita yang dah belajar ni, faham-fahamnya lah. Ya. Jangan kita buat perangai macam tu. Ya. Dah bagi, kita ambil balik. Ya. Jadi kita hentikan dulu sampai hadis tu, dan akan datang kita sambung 956, ya. Ada 956 insya-Allah, ya. Baik, itu sudah dengan doa sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minkum ma nasina wa 'allimna minkum ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar wa ja'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Okey, jumpa lagi semua insya-Allah. Assalamualaikum. Okey. Sama.